Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, 10.30. Masih ramai lagi yang sedang masuk. So, co-host minta kerjasama, tolong admitkan entry. Dan untuk yang lainnya dah dapat background kan? Background cakap Su ni, sudi-sudilah tukar. Okey, so kita meriahkan kelas ilmu hari ini dengan semangat yang sangat-sangat jitu, memandangkan kita baru masuk tahun pula, bulan baru tapi akhir tahun 2022. So kita nak kena sentiasa bersemangat until kita finish strongly in 2022. Okay, so selamat datang kepada semua. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa untuk setia masuk kelas CBM dia setiap Ahad. Okay, yang awal-awal sekali masuk, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam pada semua yang beri salam. Okay, tahniah, okay, all the CBMs dah masuk awal. Kita ada Azlina, Idayu, Noliati, Nurul, Rafi'ah, Rashid Nur, siapa lagi? Sofian, Suhaima, Kak Zahra, Zainab, Sulaika. Okay, so Ika dekat booth lah Ika. Okay, dan Aunty Ainonai. Okay, dan ramai lagi lah. Okay, so remind your team. Okay, CBM dia dah bermula 10.30. Kak sudah mula bercakap. Okay, so mudah-mudahan kelas hari ini beri manfaat pada ramai orang lagi. To ourselves, to our team. Okay. So hari ini topik sangat menarik. Okay, kita dah belajar banyak. Okay, kalau kita nak recap balik daripada CBM Rawani, kita belajar you want to be fighters or achievers. So normally people akan fight to be achievers. Lepas tu kita belajar daripada CBM Lila about focus. Kalau kita nak jadi achievers, kita kena fokus. Lepas tu pula CBM Azhar ajar you all buat massive recruitment. Okay, since you all dah betul-betul nak berjuang untuk jadi achievers, nak fight for all the incentive, akhirnya menjadi achievers, kita kenalah buat massive recruitment supaya kita mula bina team dan kita mula develop our team. Okay, lepas tu dah berada dalam business forever, dah mula nak bina team, so what must you do next? So kita sangat bersyukur sebab dalam AUC kita ada banyak classes. Kita ada CBM dia setiap Ahad, kita ada managers dia setiap Selasa, dan bukan sahaja oleh AUC, kita ada own group coaching, kita ada juga classes daripada BOI, sistem dia setiap Selasa in Malay, setiap Saturday in English kan, dan Tempayaki meeting untuk kita berkongsi dan juga to inspire and be inspired. So banyak sangat dah tersedia all these technical classes. Okay, so hari ni Kak Su nak kita sama-sama untuk muhasabah. Okay, kelas dia topik lain sikit lah. Hari ni kan kalau y'all tengok poster tu, kenapa Kak Su topik dia lain macam sikit hari ni. Okay, so hari ni topik kita adalah bersih kolam hati, lancar rezeki insya-Allah. Okay, so memanglah kita ni ramai Kak Su sangat yakin semua orang rajin belajar, rajin nak tuntut ilmu, masuk kelas. Sebab tu you all berada dalam kelas CBM dia hari ni. Hari ni walaupun tiap-tiap Ahad tu kita rotate kan CBM, Sifumiza, CBM Rawani, CBM Lila, CBM Azhar, CBM Mia, dan lepas tu ada Kak Su juga. You all tetap setia untuk masuk juga setiap Ahad. So terima kasih banyak-banyak, tetapi okay, ada juga bila kita berdepan dengan situasi-situasi, kita nampak ramai tim kita masuk kelas, tapi along the journey tu kadang kita nampak mana mereka tiba-tiba kadang nampak macam tenggelam timbul, kadang-kadang nampak macam tiba-tiba dah hilang daripada radar, lepas tu timbul balik, so kat sini Kak Su nak kongsi lah. Okay, semua orang boleh hadir belajar, dapatkan ilmu, tetapi tidak semua yang dapat keberkatan ilmu itu jika kolam jiwa atau hati kita ni kotor. Okay, so memang kita ni manusia biasa yang tak boleh lari daripada salah dan silap, tetapi hati memainkan peranan yang sangat penting. So okay, Kak Su baca sekejap chat lah. Okay, yang beri salam, lepas tu CBM Rafi'ah cantik, tajuk menarik. Okay, insyaAllah. Actually, apa yang Kak Su nak share hari ni lebih pada menasihati diri Kak Su sendiri. Okay, tetapi dalam Kak Su menasihati diri juga, Kak Su sangat sayang dengan semua yang berada dalam AUC. So mudah-mudahan setiap nasihat yang Kak Su remind myself, okay, dapat beri jugalah manfaat pada you all semua. Okay,
So sebab itulah timbul idea ni, okay, yang actually idea pun secara spontan bila Kak Su sembang dengan my upline, so keluarlah tajuk ni, topik ini untuk hari ini. Okay, so bagaimana mendapat manfaat yang terbaik? Setiap kali setiap kali bila kita baca buku kan, Kak Su belum baca doa tadi minta maaf banyak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sangat excited sangat nak share. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Okey, alhamdulillah Allah beri peringatan. Okay, so terima kasih. Banyak lagi yang tengah nak enter tu, kita ambilkan entry lah. Okay, so macam tadi Kak Su cakap, memang ramai orang boleh belajar, masuk kelas, timba ilmu dan sebagainya, tetapi ada juga orang yang tak mendapat keberkatan ilmu tersebut. Okay, so bagaimana kita nak mendapat manfaat yang terbaik? So, setiap kali bila kita baca sebuah buku tu, bila kita tahu buku ni banyak beri motivasi, dapat memberi manfaat pada diri kita. So, kita kena be prepared. Okay, begitu juga kalau kita masuk setiap kelas, kelas sekalipun, kita kenalah kata orang tu be prepared agar ilmu yang kita kelas yang kita masuk tu dapat benar-benar beri manfaat pada diri kita lah. Okay, so Kak Su just nak share antaranya, okay. So sebelum kita mulakan pelajaran kita, sebelum kita mula nak belajar, sebelum kita mula nak mengajar, okay, kena sentiasa membaca ta'awuz. Okay, kita berlindung kepada Allah agar syaitan tidak membisikkan kepada kita perkara-perkara negatif ketika kita belajar. Dan Kak Su sangat yakinlah apa yang Kak Su rasa ni mungkin you all juga ada terasa. Okay, so kadang dalam kelas ni walaupun baru start, okay, you all dah on your PC gini, tapi kadang ada juga distractions. Tiba-tiba you dah hilang fokus. You baru start join, okay, baru masuk, then you baru terpandang skrin pertama, slide pertama, tetapi ada juga kadang-kadang tu bisikan-bisikan yang boleh melarikan tumpuan kita kepada benda-benda lain, perkara-perkara lain. Okay, so bila kita dah been distracted, kita punya fokus tu akan hilang. So kadang-kadang bila fokus dah start tu hilang tu, kalau kita tak pandai nak back on track, tak pandai nak kawal diri tu, nanti seterusnya kita mungkin dah akan terus-terusan hilang fokus. So senantiasa membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, okay? Dan of course setiap permulaan suatu perkara yang kita nak buat tu, okay, kita kena membaca basmalah agar amalan kita ni membaca buku, dalam kita nak baca buku untuk ilmu ataupun kita menuntut ilmu dalam kelas, sentiasa diberkati Allah. Okay? Sebab tu nanti kita dah biasa dengar kan, Kak Su pun percaya, you pun tahulah sebelum memulai satu tugasan itu kena mulai dengan Bismillah. Okay? So seterusnya kena meluruskan niat. Okay, meluruskan niat yakni memohon kepada Allah agar kita melakukan amalan belajar ini semata-mata mencari keridhaan Allah. Okay, bukan tujuan-tujuan lain seperti mencari kehebatan dan sebagainya. Okay, so memang bila kita buat sesuatu perkara, always niatkan kerana Allah. Kenapa kita bangun pagi? Kita bangun pagi, kita bersyukur, kita kena bersyukur. Okay, bersyukur kepada Allah kan, dia yang menghidupkan kita, dia memberi, dia memanjangkan nyawa kita supaya kita dapat lagi bernafas, dapat lagi rasa peluang kehidupan, dapat lagi rasa bersama keluarga-keluarga dan insan-insan yang kita sayang and so on kan. So kita kena sentiasa mohonlah, okay, mohon kepada Allah agar apa yang kita belajar ini dapat keredaannya. Okay, memang kita masuk belajar ni untuk perbaiki diri kita. Bukan semata-mata kita nak you nak menjadi hebat semata-mata untuk yourself. Don't be selfish. Okay, kita masuk sebab kita nak keridhaan Allah dan mudah-mudahan apa yang kita perolehi ni dapat beri manfaat pada orang lain. Macam dalam all these classes lah, okay, by AUC, okay, CBM Day, Managers Day, ramai leaders biasa berkongsi ilmu. Sebab tu kita nak beri manfaat pada semua orang agar kita dapat berjaya bersama-sama. Okay. Next adalah sentiasa membasahkan lidah kita dengan beristighfar sebelum belajar. Kerana dosa-dosa kita boleh menghalang kita mendapat kefahaman dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kita kena sentiasa lazimi diri kita, lidah kita ni dengan beristighfar. Because kata orang tu bila kita beristighfar tu tak perlukan satu tugasan berat kan. You tak perlu berwudu at any point of time. You sedang buat apa
tugas pun kat rumah ke, driving ke, berjalan ke dan sebagainya, kita tetap boleh beristighfar. Okey, sebab kadang-kadang ni bila you nampak ada juga orang-orang yang rajin masuk kelas, bila SSSN upline you nampak you punya downline sentiasa rajin, nama-nama dia ada dalam kelas. Tetapi kadang kita tengok kenapa kita belum nampak tindakan dia, ataupun kita nampak dia macam belum ada progress ataupun belum nampak results dia. Dan sebab tu kadang-kadang tu mungkin ada juga orang yang a bit slow, dan kadang-kadang tu dia tanya kita soalan yang sama repeatedly. So nampak mungkin dia sama ada dia tak fokus ataupun dia memang kata orang tu slow bloomer lah. Okay, so untuk kita sentiasa cerdas kan, kena lazimi istighfar lah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, sebab kita memang tak tahu dalam keadaan kita sedar dan tak sedar ni kita sentiasa tak dapat lari daripada melakukan dosa. So mudah-mudahan dengan istighfar tu Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita dan kita mudah serap segala kebaikan. Okay, nombor 5 tu, berdoa kepada Allah agar diberi ilmu dan kefahaman serta petunjuk kepada kita. Ialah sebagai seorang Muslim ni, doa adalah senjata kita. Okay, so dalam apa jua yang kita nak buat, kena sentiasa berdoa. Moga-moga apa yang kita lakukan tu disertai dengan pertolongan daripada Allah tu akan dipermudahkan segala-galanya. So nak masuk kelas ni pun, let's say sebelum 10:30 pagi pun, kenalah bangun pagi doa, ya Allah mudahkanlah urusan aku nak masuk kelas CBM dia 10:30 nanti. Because you wouldn't know, kadang kita ni merancang, manusia ni merancang. Sunday ni ada CBM dia 10:30 and so on. Tiba-tiba last minute ada sahaja ujian-ujian yang mendatang kan, yang buat kita rasa macam tak payahlah masuk kelas. Kita punya priority tu actually perkara dia mudah saja, very small matter, tetapi kerana kita ni tak pandai nak menimbang, balancekan keadaan, jadi kita rasa macam tak apalah, susahlah nak masuk kelas, ada kerja ni, lepas tu nak masuk lagi kelas 10:30, leceh lah, susah lah. So dalam apa jua setiap hari tu kena rajin-rajinlah berdoa. Jangan jadi orang sombong yang tak suka berdoa. Okay? Next adalah banyak melakukan amal soleh, terutama memelihara solat, selalu membaca Al-Quran serta meninggalkan maksiat terutama mata, lidah, hati dan sebagainya. Okay, so kita bersyukur sangat-sangat berada dalam tim AUC ni. Kita ni sentiasa, you nampaklah sendiri how kita how our attitude, okay, kita punya upline, downline, sidelines, dan Kak Su memang sangat bersyukur dikelilingi insan-insan macam you all ni yang memang Kak Su sangat yakin you all semua memelihara solat. Okay. So kalau kita dah nampak, di mana jua you all berada waktu ada offline event, even waktu kita nampak kita punya Eagle managers, diorang boleh solat jemaah dekat airport. So you nampak tak? Kan? So kadang-kadang bila kita lihat benda-benda begini, dia sharing dia pictures on social media dan sebagainya tu kan. Bukanlah, jangan fikir negatif. Jangan, tak perlulah nak fikir negatif, tolak pun nak tunjuk, itu pun nak post and so on. Tetapi kenapa kita diberi peluang untuk lihat gambar-gambar tersebut, actually sebagai peringatan untuk diri sendiri. Take it as a, kata orang tu, untuk kebaikan diri kita lah. Ini bestnya join diorang ni, macam mungkin sebelum-sebelum ni kita ada rasa macam a bit berat itu nak jaga waktu solat kan, di mana kita berada kan. Tetapi bila kita berada dikelilingi oleh dalam AUC sendiri, di mana juga kita berada, kita akan terikut-ikut. Okay, terikut-ikut untuk sama-sama solat berjemaah. Kalau biasa pergi mana pun solat sendiri kan. Tapi bila dalam AUC ni kita boleh solat berjemaah at any everywhere lah, mana-mana pun okay. So tahajud sama-sama dengan CBM ke RNR, rindunya best, you see. So best kan kita dikelilingi insan-insan yang sentiasa jaga solat. Okay. And of course itu semua berbalik untuk diri kita, peringatan untuk diri kita sendiri. Betul CBN Fakiyah. So bila kita nampak satu kebaikan ni, kita anggap ia sebagai best lah untuk kita ikut follow. Okay. Dan selalu membaca Al-Quran ni memanglah itu di AUC ni kan setiap kali kan sentiasa dipesan oleh si Fumiza and our uplines kan, dan lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan. So sampaikan they really encourage, nak sangat keep on reminding, okay, jangan lupa kata Al-Quran, especially di bulan Ramadan, sentiasa diberi peringatan. Kan best kan dapat circle yang macam ni.
Ada orang they can do a lot of other businesses, okay, daripada company-company mana diorang join sebagainya, tapi apatah lagi bila kita join team yang mungkin non-Muslim, leader-leader kita non-Muslim dan majority pula non-Muslim. You think diorang akan ingatkan kita ke? Later Ramadan, you all better go and recite your prayers on time, go and read your Al-Quran. Do you think diorang akan cakap macam tu ke? Kak Su rasa tidaklah, sebab mereka sendiri tak amalkan. Macam mana mereka nak advise kita buat sedemikian kan? Tetapi di AUC ni lain. So you nampak tak? Yeah, sangat best ada dalam circle AUC. Selalu ingatkan benda-benda yang baik. Kita bukan sahaja nak membantu kita semua berjaya untuk segala perkara-perkara bermanfaat di dunia, tapi kita tak pernah lupa untuk melakukan kebaikan yang boleh kita bawa sebagai bekalan di akhirat nanti. So kena bersyukur banyak-banyaklah. Kena sentiasa, you must have this feeling that brother buat forever, lepas tu ditakdirkan, diizinkan berada dalam circle AUC pula kan. So satu circle yang sangat-sangat best lah. Okay, sangat-sangat best, Masya Allah. Okay. So of course meninggalkan maksiat lain tu seperti mata, lidah, telinga, hati dan sebagainya tu kita jagalah. Okay, jaga pemandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tak elok, okay, jangan lidah kita daripada bebas berbicara and so on lah. Okay, okay, next 6 saja. Okay, Isan tak nak. Aku lupa berapa kali, 6. Okay. Okay, Sofian, subhanallah, alhamdulillah sentiasa bersyukur bila berada dalam circle AUC. Kena banyak-banyak bersyukurlah. Okay, kita dah berada dalam bisnes yang tepat, dah ada dalam tim yang banks, okay, yang bukan sahaja bantu kita dari segi duniawi tapi juga mengingatkan kita kepada ukrawi. So kena bersyukur banyak-banyak. So kenapa you all nak you all tak nak stay put dalam circle macam ni? Rugilah orang yang tiba-tiba kata orang tu mula nak jauhkan diri, menjauh daripada circle positif ni kan. So beruntung sangat-sangat yang terus setia. Okay, setia di Forever, setia di AUC. Okay, ini adalah antara 6 sahaja. So make yourself prepared spiritually. Okay, sebab hari ini kan kita nak sentuh bab kolam jiwa ataupun hati kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Okay, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati manusia. Okay, dan sebenarnya hati kita ni, okay, this one Kak Su just retrieve lah. Okay, Kak Su buat homework semalam. Banyaklah Kak Su cari konten kan. Tulis sana, tulis sini. Sekarang dah hilang dah konten tu. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, so dah berapa orang hari ini dah? 63 orang. Okay. Okay. Sebenarnya kan, sumber kepada otak dan pemikiran manusia ini berpunca daripada hati. Okay. So hatilah yang menjadi sumber kepada pemikiran dan tingkah laku manusia. Sebagaimana disebut dalam hadis inilah, okay, yang Kak Su kongsi ni. Because hadis ini menjadi dalil yang kuat bahawa hati merupakan sumber kepada kebijaksanaan manusia. Oleh itu adalah amat penting bagi kita menjaga dan memelihara hati ini dengan sebaik-baiknya. Okay, so everything, segala-galanya bermula daripada hati. Okay, dan manusia ni, kita semua manusia ni lebih prihatin dalam menjaga jasmani. Okay, so kita ni jaga jasmani kita, bagi jasmani kita ni cukup makan, dan kita jaga semoga jasmani kita pastikan dia sihat, dan kita boleh mampu bersusah payah kerja at least 8 jam sehari, kita terlalu jaga sangatlah jasmani kita, dan kita we can do a lot of things. So tapi bila jasmani kita ni sakit kan, kita memang boleh nampak. Sebab let's say lah kalau you dah overwork and so on, kita mampu untuk kadang demi wang kita mampu bekerja overtime dan sebagainya kan, we make use of our jasmani. So bila jasmani kita ni sakit, memang kita boleh nampak lah
jasmani kita sakit atau waktu jasmani kita sihat. So bila jasmani kita sakit ni kita akan jumpa doktor kan. Kita boleh minta ubat untuk jasmani kita sihat kembali. Tapi yang orang selalu tak nampak, yang orang memang tak boleh nampak adalah sakit hati. Sakit dalam hati kita gini. Ada ke? You boleh nampak ke? Let's say, hati-hati manusia lain yang tiba-tiba, hati dia tu tak sihat, hati dia sakit. You boleh nampak tak? Kita memang tak boleh nampak hati manusia kan. Yang kita boleh nampak tu jasmani. Jasmani sakit kita boleh nampak. Dan kita boleh minta ubat daripada doktor. Tetapi hati kita kalau sakit, apa ubat dia? You rasa apa ubat dia? Bersih hati maka bersih seluruh kerja yang kita lakukan. Yes, CBM no, Syamin tak nampak. So kalau hati sakit, you buat apa? Istighfar, okay, istighfar. Lagi? Zikir, okay, lagi? Ada tak Al-Quran? Okay. Ada tak orang jumpa doktor? Doktor, hati saya sakit. Beri saya ubat sakit hati dengki saya ni. Sakit hati saya yang suka stres ni. Sakit hati saya yang pemalas ni. Yang tak bersemangat ni. Ada tak orang jumpa doktor kerana dia sakit hati? Hati dia tak sihat. Okay, mengaji, iktikaf, baca Al-Quran. Yes, yes, yes. Doktor pun sakit hati. Semua orang sakit hati. Alah, okay. Tak jumpa doktor. Yelah, okay. So memang betul, okay. Orang yang punya sakit hati dia tak sihat, hati dia sakit ni memang dia tak boleh jumpa doktor lah. Okay. Macam CBM Rawani cakap nanti doktor pun sakit hati. Apa sakit masalah sakit hati ni datang pergi jumpa minta ubat. Okay. So orang jumpa doktor ada masalah jiwa. Okay. So di sini kan, okay, bila kita punya hati yang tak berapa best ni, ya, antara dia adalah, okay, macam ni Kak Su extract extract daripada, baru jumpa buku ni balik, ni 50 formula magnet kekayaan dan kejayaan, baru jumpa balik, okay. Ini daripada Datuk Wira, Dr. Azizah Usman lah. Okay, so bila Kak Su extract nombor 17 kan, ada juga, tengok, dia kata kolam hati mesti dijaga dan dicuci dengan melakukan perkara-perkara yang positif, seperti solat, zikir dan banyak memanfaatkan orang lain. Even orang yang dah berjaya, dah jadi jutawan pun. Okay, inilah tips amalan mereka untuk sentiasa menjaga kolam hati. Kalau you all yang pelihara ikan, ada kolam ikan, you all akan cuci setiap minggu kan. So kalau kolam ikan boleh you all cuci setiap minggu, you all nak pastikan dia bersih, air itu tak berbau dan sebagainya. So apatah lagi hati kita, hati manusia. Okay, so bagaimana kita nak bersihkan hati kita? Okay. Okay, so yang seperti dikatakan solat, zikir itu amalan lah dan juga beri manfaat pada orang lain. Sebab kalau kita tak really cuci hati kita, tak jaga hati kita, kita kena bimbang. Bimbang apabila hati kita jadi keras. If you never take actions, hati you akan jadi keras. Dan bila hati kita dah keras, itulah dia bila dia tak dapat merasai nikmat beribadah. So nasihat tidak terkesan lagi pada diri dia, hati pun tak nak terima kabaran-kabaran kebaikan, malah menjadi satu rimas. Okay, contoh dalam Forever, you tahu your upline, okay, your upline sentiasa tak pernah pun rasa macam rasa putus asa untuk keep motivating you, untuk terus beri tunjuk ajar dan sebagainya kan. Tetapi diri kita ni bila hati kita keras, kita mungkin rasa macam apa yang upline kita share kebaikan-kebaikan, kita tak boleh terima. Ada je kita spot salah dia. Kita rasa kita je yang betul. Tak adalah itu. Kita nak terima all the good news, okay, daripada upline. Bila upline ajar kasih good guidance, kasih benda-benda yang bermanfaat ni, kita susah nak terima. Itulah bila hati kita dah keras, na'udzubillah, okay. So benda yang baik pun kita susah nak accept. Kita rasa stres, rimas lah. Apa ni Kak Su ni? Apa ni? Asyik kelas masuk. Kita bukan budak-budak lah. Takkanlah asyik nak masuk kelas. Ingat kita budak-budak ke? Asyik nak suruh masuk kelas belajar, suruh masuk kelas belajar. So hati kita dah mula rasa rimas tau. Rimas macam tak boleh accept. Padahal kita ni memang digalakkan sebab manusia ni dalam hidup ni kita memang kata orang ni a life journey kan. Setiap hari kita hidup ni kita nak perbaiki diri, want to be a better version of ourselves today than yesterday. So kita perlu belajar. Ilmu ni tak ada kata orang tu tak ada expiry date tau.
Setiap hari kita kena sentiasa belajar sepanjang hayat kita. Sebab ilmu tu sentiasa ada dan demi untuk perbaiki diri kita kena sentiasa belajar lah. Kalau you tak belajar, macam mana you nak tahu nak dapatkan that ilmu kan? So kita kena masuk belajar. Tapi kalau hati kita rasa so stressful, tak habis-habis kelas, kita cakap apply nasihat yang baik, beri tunjuk ajar yang baik pun kita susah nak absorb, nak terima. So kena jaga-jaga. Jangan sampai hati kita keras. Okay? Apakah punca hati kita keras ni? Ini Kak Su nasihatkan diri Kak Su dulu sebab Kak Su tahu you all semua hati sangat baik. You all semua memang orang-orang baik. Okay? Sebab tu you all masuk kelas Kak Su. Ini nasihat lebih pada diri Kak Su sendirilah untuk lebih muhasabah, lebih saling, kata orang itu, it's a self reminder. Okay, apakah punca hati menjadi keras? Antaranya adalah apabila seseorang itu meremehkan perbuatan dosa kecil lah, dan dianggap perbuatan itu tidak salah dan tidak dosa. Sedangkan walaupun dosa kecil sekalipun, ia tetap akan dibalas dengan siksaan neraka. So kita kena ingatlah, kita ni manusia yang tak dapat lari daripada melakukan dosa, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Okay? Dan bila kita sedar, kita tahu kita dah melakukan satu kesalahan, dosa kecil, dan kita rasa macam, we take it lightly. Kita rasa perbuatan tu tak salah lah, tak dosa lah, dan kita keep on repeating, dan jadi satu tabiat. Okay? So antara penyakit yang sangat membiasakan manusia di dunia maupun di akhirat ialah penyakit keras hati. Yalah. So bila hati kita keras, inilah dia. Antaranya bila kita memandang remeh lah akan dosa-dosa kecil yang kita dah sedar atau kita dah buat dosa kecil, dan kita tak nak tak nak perbaiki diri, tak nak berubah, tak nak insaf, tak nak stop untuk melakukan dosa-dosa kecil yang sama. So kita just kita biarkan ia berlarutan. Itulah yang akan menyebabkan hati kita jadi keras. So segala kebaikan kita nampak pun, kita diberitahu pun, kita tak boleh nak terima sebab hati dah terlalu keras. So jauhkan daripada sikap-sikap sedemikian. So antaranya adalah tadilah kita cakapkan, kita kena sentiasa jaga solat, kita kena sentiasa lazimi lidah dengan istighfar, berzikir, dan sentiasa melakukan kebaikan yang beri manfaat pada ramai orang. Kak Su nak tanya, dekat you buat business forever ni, adakah you hanya dapat manfaat tu untuk diri you sendiri, ataupun you boleh sebarkan kebaikan, you boleh beri manfaat pada ramai orang lain? Boleh ke tak boleh di forever ni? You yang dah choose untuk buat business forever ni, you rasa ia dapat beri manfaat, tak pada ramai orang? Atau it's just for your own gain sahaja? Cuba jawab. Boleh. Okey, Syamin kata boleh. Siapa lagi? Okey, Anissa kata dapat beri manfaat pada ramai orang. Sangat dapat. Okey, untuk orang ramai. Yes. So kita pun kena bersyukur, tambah nilai value pada dunia dan isinya. Yes. Okey, lagi-lagi apa? Sangat dapat. Lagi boleh bagi manfaat pada orang ramai. So kita kena bersyukurlah. Bersyukur kita dah dipilih Allah untuk mengenali business forever dan diizinkan untuk still berada di business forever ni. Okay, dan kita dapat beri manfaat pada ramai orang. So bila kita gembirakan ramai orang, kita mudahkan urusan orang lain. So apa yang kita akan dapat nanti? Kalau you mudahkan urusan orang, you rasa you gain something tak? Ataupun you rasa taklah, kita tolong orang, kita mudahkan urusan-urusan orang, dan kita sini dapat apa? Dapat penat aja. Kita tak dapat apa-apa pun. Sebabnya dalam kita sendiri tahu, Kak Su pun yakinlah, you pun memang dah tahu, dalam kita memudahkan urusan orang lain, yang akan memberi ganjaran pada kita adalah Allah. So Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. So kan best. Dalam manusia dia memang boleh mudahkan urusan kita, tapi kalau Allah yang mudahkan urusan kita, dia punya impact sangat-sangat luar biasa. Okay. So sebab itu kita kena bersyukur kita dapat buat business forever ni, bukan sahaja untuk our own goals di dunia ni, ialah you all ada own demi untuk big Y kan, yang you all nak perlu berusaha untuk big Y, tetapi juga kita dapat juga beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi bersabda juga, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat pada ramai orang. So we can do that in forever. So kalau nak bandingkan bisnes-bisnes lain pun, let's say lah contoh,
kalau kita buat bisnes lain, contoh bisnes apa okey, yang macam home base, macam bisnes baking contoh. Yalah, mungkin you beri manfaat pada orang lain, mungkin ialah you mudahkan urusan orang bila orang order cake daripada you buat birthday cake to them on their event kan. Okey, kita beri kita beri something lah, kita kata orang tu buat kebaikan, kita mudahkan urusan dia, kita buat cake untuk supaya dia pun tak susah, dia sudah senang lah, kata orang tu nak buat birthday party ada cake, so dapat order from you, then you can happily bake for them, diorang pun rasa okey dah ada cake dah untuk anak. Tetapi habis gitu sahaja. Impact dia, adakah dia semakin sihat makan kek tu, adakah dia dapat something yang kata orang tu long term, hasil daripada kek tu, itu based on customer saya. Dan untuk seller juga, keep on giving kek, orang makan kek tu that's it, habis dah. Apakah manfaat yang berpanjangan yang dia dapat bagi pada all the customers? Tak ada, habis kek habislah. Lepas tu kek pun dah jadi najis, dah masuk perut, dah digest pun dah jadi najis, that's it. Lepas tu dia terus keep on baking, mudahkan urusan orang, buat birthday cake, tetapi berlainan dengan forever sebab kita memberi manfaat yang berpanjangan. Sebab kita mengajak orang untuk consume produk-produk sunnah, pemakanan sunnah, okey, yang dah tertera dalam Al-Quran, delima, madu, minyak zaitun, biji labu dan sebagainya. So seperti Siti Fumiza pernah cakap, setiap apa yang dah tertera dalam Al-Quran tu, insya-Allah dia punya permintaan tu insya-Allah kata orang tu sampai kiamat lah, sepanjang masa lah. Okey, dan kita boleh beri manfaat pada orang untuk consume the produk sepanjang hayat mereka. So bila you jual produk tu, that's it, bukannya okey dah makan lepas tu terus dah that's it, dah digest jadi najis, that's it, dah tak ada apa-apa impact. Tidak, tapi produk-produk pemakanan sunnah ni, dah lah bila you makan dah dapat pahala sebab ikut sunnah kan. Lepas tu bila you makan pula, lepas tu apa impact yang diberi pada tubuh badan kita? InsyaAllah dia akan membantu, okey, buat badan kita lebih sihat, because kita konsum produk-produk yang betul-betul nutritious kan. So kita makan produk-produk yang sihat, kita juga dapat impact badan semakin sihat, dan juga antara ikhtiar yang juga boleh membantu membantu merawat segala apa pun, let's say certain issue kesihatan yang kita hadapi kan. Contohlah untuk diri Kak Su sendiri, dulu darah tinggi, okey, dan bila makan AVG dan Artiksi, alhamdulillah Allah izinkan untuk hilang dah bye-bye dah darah tinggi tersebut. So nampak tak impact dia? So kita akan happily beri manfaat, continue beri manfaat dari segi produk, dan lepas tu pula kita juga boleh ajak mereka buat business forever, sebab kita tahu business forever sahajalah yang memberikan banyak insentif yang tak di-offer oleh company-company lain. Business forever adalah satu-satunya yang beri kita insentif CBM. Company lain pun tak mampu nak kasih CBM insentif, tetapi di forever kita ada. So bila you offer a lot of things yang kata orang tu jauh lebih baik daripada business lain, kita akan lebih seronok, lebih happy nak share all these good things to people. Sebab kita juga nak orang juga merasai apa yang kita dah capai, apa yang kita dah dapat. Okay, so best kan buat business forever kan. So kadang Kak Su pun kurang, yelah mungkin sebab tu Kak Su kata whatever it is pun back pada hati kita lah. Bila you really absorb sehabis baik apa yang you telah pelajari selama ni, bila all the leaders conduct classes, kadang topik yang sama tapi different speakers, tapi dia punya content tu, dia punya matlamat, visi, misi dia tu semua sama. Apa yang dia konten tu semua adalah sama. Okay, so kita tahu business forever ni memang bisnes yang dah terbaik dah. So tak payah nak susah payah untuk duduk berfikir apa lagi bisnes nak buat, apa lagi nak try, bisnes lain. Tak payahlah nak try bisnes lain kan. You all dah diberi the best of the best dah. So fokus. Okay, memang Kak Su nampak lah, memang sebelum ni kalau ada yang, alhamdulillah, tahniah kepada semua yang sebelum ni dah belum jumpa forever, masih lagi buat bisnes lain kan. Tapi bila dah jumpa forever, you dah nampak clearly, so then you dah tinggalkan the other business dan fokus hanya di forever. Tahniah. Bermakna anda really faham untuk apa yang telah diberi tunjuk ajar oleh upline, apa yang telah you belajar dalam all the classes kan. So tahniah, teruskan istiqamah. Okay, macam CBN Suyanti dari Singapura itulah. Okay, buang 19, dia fokus forever saja. You kenal kan? Okay, so
dan kepada yang dah sedia ada ni, yang lagi, yang especially orang baru, mungkin FBO baru yang baru mengenali Forever, yang mungkin belum lagi serap kenal sangat, yang belum lagi serap apa sebenarnya Forever boleh bagi dan so on kan. So mudah-mudahan ni setiap kali kelas masuk ni, bersihkan hati you all dulu, okay? Macam tadi Kak Su dah cakap, itu antara berapa cara lah untuk kita memanfaati setiap ilmu yang kita nak belajar tu. Mudah-mudahan you all lebih mudah faham. Okay, dan bila kita dah faham, kita akan terus kata orang tu confident lah dengan apa kita nak buat di Forever, apa kita nak capai, segala misi-visi kita di Forever, semua kita nampak jelas, sejelas-jelasnya. So kita dah tak sibuk nak pandang kanan, kiri, atas lah, bawah lah, belakang lah, dah tak sibuk nak pandang other directions, kita just focus on one directions only, iaitu Forever. Okay? Sangat kenal. Mesti kena kenal lah, tak kena siap you all. Okay, then next. Okay, so kadang-kadang bila kita cakap tetapkan hati lah di Forever, okay, dah faham ke apa Forever boleh bagi, tetapkan hati kan. So untuk orang Muslim, kita ada doa ketetapan hati. Okay, so ini adalah doa harian yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kita ni insan yang lemah, okay, sangat cepat berubah. Biasalah manusia kan, sekelip mata pun boleh berubah. Kita sering tewas dengan ujian, kita tak kuat untuk istiqamah dan kita banyak tersasar. Sebab tu ada je orang yang tersasar, so bila dah tersasar ni upline kena put extra effort. Panggil balik, tarik balik. Kesian kan anak. Okay, downline kan anak kita. Okay, kadang bukan direct downline saja, kadang indirect, cucu, cicit semua kadang kita upline tolong tarik. Janganlah sesat jauh. Sini. Okay. So justru mintalah pada Tuhan pada setiap solat dengan menyelitkan doa ini di dalam sujud atau sebelum salam, agar Allah SWT kawal hati kita agar sentiasa kembali kepada kebaikan, insya-Allah. Okay. So doanya sangat yakin you pun dah hari-hari amalkannya. Okay, siapa kat sini selalu amal? You memang selalu amalkan doa ketetapan hati ini. Cuba Kak Su nak tengok berapa ramai yang amalkan doa ketetapan hati. Kalau yang dah CBM tu Kak Su yakin diorang mesti amalkan lah, sebab tu bertahun-tahun setia di Forever. CBM jangan cakap lah, okay? Sebab tu dia lama, dah 7 tahun dah. Okay, memang tapi panjang lagi ayat dia. Yes, ada lagi panjang lagi lah. Okay. Siapa lagi? Zara kata, lagi satu ayat Rabbana. Yes, lagi saya. So alhamdulillah lah. So of course orang yang sentiasa masih lagi kita nampak di Forever ni kan. So alhamdulillah mereka lagi masih diberi keizinan oleh Allah untuk nampak lah, okay. Kenapa dia berada di Forever dan apa kebaikan dia boleh dapat di Forever, okay. Sambil buka doa ini, Masya Allah, tengok orang yang kita dah nampak dah cukup setia di Forever pun biasa tengah buat kerja dalam office sambil buka doa ini. Dia sangat penting doa agar hati tak berbolak-balik. Yalah. Okey, doa ketetapan hati ini saja bukan sajalah Kak Susroyol amalkan untuk setia di Forever saja, tapi untuk kehidupan seharian kita jugalah. Okey, agar kehidupan kita ni tak tersasar, dan hati kita pun boleh terima segala kebaikan bila diberi nasihat dan sebagainya. Okey. So sama-sama kita boleh amalkan. Ialah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Memang dia ada lagi panjang lagi lah. Okay, so it's up to you. So yang ini hanya yang ini saja, yang pendek saja Kak Su share. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah hati kami semua, teguhkanlah hati kami agar kami sentiasa berbalik kepada agama-Mu. Okay, so begitu juga bila kita berada di Forever, kita dah nampak segala kebaikan kita boleh lakukan sebagai bekalan saham akhirat, untuk saham akhirat kita nanti kan. So di situlah hati kita akan tetap teguh tau. I want to help more people via Forever kerana Allah. I want to help more people. I want to help more people every day. So bila kita sentiasa ada kata orang tu misi yang jelas dalam diri kita ni, ketetapan hati yang jelas, nak tolong orang dengan Forever, nak tolong orang dengan Forever tu, kita insya-Allah kita akan mudah kesasar, tak mudah terpengaruh or easily get distracted by other keadaan sekeliling yang kurang best lah. Okay? So bukan saja dengan amalan, okay. Memanglah sebagai orang Muslim ni kita ada banyak amalan-amalan soleh ataupun ibadah yang kita buat setiap hari kan. Tetapi, okay, meraih pahala besar tidak hanya melalui perbuatan ibadah, tetapi ia tetap boleh hadir tanpa berbuat apa-apa. Bagaimana?
So dalam kita, kata orang tu konteks luar daripada ibadah, kita juga boleh meraih pahala dan kita boleh praktikkan itu dalam kita buat business forever. Yang pertama adalah tahan marah. Kak Su nak tanya, upline you pemarah tak? Selalu marah tak? Sampai you dalam hati sentiasa cakap, apalah upline aku ni? Sikit marah, sikit marah. Adakah upline you pemarah? Siapa upline dia pemarah? Cuba type kat chat tu, Kak Su nak tahu. Especially dalam you punya own WhatsApp group kan. Setiap pagi gini, maybe ada some soalan ke you tanya, walaupun soalan tu dah 5 kali tanya. Ataupun kata orang tu sikit-sikit kita tanya, upline kita sikit melenting, marah, you know. Kita tahulah, oh upline aku ni pemarah lah. Siapa upline dia pemarah? Ika cakap upline sangat penyabar, upline saya baik, penyabar dan penyayang, manager Kek Ni, sayang Kek Ni. Upline saya sangatlah baik. Okay, so upline dia Mia kan? CBM Mia kan? Okay, lagi? Yang tak jawab makna upline dia pemarah. So sebab yang mengaku upline dia baik cuma 3 orang aja. Ika, Syamin, Zaimah. Afifah, upline saya baik je, ada je marah sikit. Nur Afifah, upline ni siapa Noliati, tak pernah marah, baik. Upline saya sangat-sangat penyabar dan baik hati. Upline saya sangat baik dan sabar. Marah-marah sayang. Sangat tak pemarah. Sofian, tapi faham bila dia beri nasihat tu. Okay, Sofian, siapa? Sibian Lila Okay. Upline saya sangat baik dan penyabar. Upline saya baik, pandai, CBM Mia. Okay, B cakap Mia. Mia memanglah. Mia memang baik. Nenek saya suka ketuk-ketuk sayang, Rafiq. Nenek siapa CBM Mazhar Okay. Yana, saya sayang upline saya. Kami selalu follow up saya. Hari-hari dia follow up. Thank you kami. Okay, upline saya Win. Okay, Afifah upline dia Win. Okay, dan yang lain? Hello, Singapore Leaders. Upline you pemarah ke? Mana Singapore Leaders tak cakap pun, tak jawab pun. Upline ni pemarah Upline saya paling penyabar, suara je kuat. Seronok pula kat baca yang punya ni. Pengakuan Ini pengakuan ikhlas Jangan takut sebab nanti takut kena marah ke, jadi terpaksa cakap upline saya kuat ketawa. Upline saya sangat penyabar, baik hati dan sangat alhamdulillah, best kan. So Kak Su nak check mana Singapore Leaders ada tak? Kak Sida cakap upline baik tu sabar ke? Dia tahan marah ke tak tahan marah? Semua orang boleh jadi baik tak? Semua orang memang baik. Tapi kadang dia mudah marah. Walaupun dia baik tapi dia mudah marah. So nak lebih jelas please manager Kak Sida, upline you. Kak Zara Osman penuh keibuan. Yalah Kak Zara memang lemah lembut kan. Okay. So saya penyokong, penyayang. Alah, mana boleh cakap baik aja, semua orang baik tau. Tapi dalam kebaikan diorang ni, diorang ada sikap yang mudah marah. Walaupun baik-baik, marah tu tak marah. Senang marah. Semualah dalam semua hal. Okay. Okay, so memang Kak Su sangat yakin. Okay, kita di buat business forever ni, upline and mentor suka senyum je. Inas. Siapa upline ni yang suka senyum je? All ACCBM penyabar. Okay, so memang Kak Su sangat yakin you all memang kita ni, okay, macam marah jawabnya. Okay, so memang kita ni di Haiza Yaakob, my upline Kak Su. Oh, okay. So alhamdulillah. Masuklah AUC, seorang yang selalu jadi pemarah pun bila masuk AUC pun akan kurang marah dia. Akan boleh kontrol emosi marah dia. Sebab kat Forever ni kan kita memang dah dalam masa kita dah ada own team, kita kena guide our team kan, kena develop our team. Kita kena kawal lah kemarahan kita kan. Sebab bila kita rekrut orang tu dah jadi tanggungjawab kita, downline kita tu adalah tanggungjawab kita, seperti anak-anak kita yang kita kena didik, tak boleh selalu marah-marah, okay? Upline semua dah hilang sebalik tak marah-marah. Ya, so sebab tu kalau dalam setiap WhatsApp group Kak Su sangat percaya, okay, upline you semua sangat baik. Kadang tu memanglah ada juga you all kadang tu you know manusia kan, mana ada sempurna. So
Tetapi di Forever kita diajar dan kita belajar untuk sentiasa tahan marah. Okey, tahan marah, sabar ketika diuji. Yes, sebab tu kena jadi jutawan. Jutawan tak kuasa nak marah-marah tau. Antara karakter seorang jutawan tu, dia memang sangat positif. Boleh kontrol marah. Tak mudah marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tu, hormon kita tak best tau. Okay, so jangan marah-marah lah. Marah-marah selalu, marah geram, kerut dahi kan. So, baik-baik wajah boleh awet muda, terus tak jadi awet muda. Banyak sangat suka marah, suka kerut dahi. Dia nampak wrinkles kat dahi kita dah ni. Pendek umur. Lah. So, kita selalu marah-marah kan, jantung kita pun ter-affected. So, boleh je tiba-tiba kena, heart attack ke kan. So, na'udzubillah. So, hidup ni kena sentiasa tahan marah. Sebab tu dalam grup ni, kita tak pernah suka sangat sentiasa motivate downlines kita untuk terus berjaya, buatlah apa yang dah diajar buat. Sebab kita ni, sebab tu kita tak pernah jemu tau untuk keep helping you people, keep helping our downlines, our team untuk berjaya bersama-sama. Tapi kalau kita jadi pemarah-pemarah, macam mana kita nak continue guide our team kan, nak develop our team. So sebab itu you tengok, walaupun kadang-kadang soalan yang dah berkali-kali you all tanya, tapi tetap tanya juga. Daripada WhatsApp dalam group, boleh WhatsApp tapi personal, still upline tetap juga jawab. Tapi kalau dah banyak sangat tanya tu, kadang upline akan beri some penekanan lah. Okay, ini dah kali ke-10 tanya. Harap ini kali yang terakhir lah, supaya you all really jelas faham. Supaya tak ada lagi soalan yang sama untuk kali ke-11, 12, 13. Okay. Marah is pergerakan mulut lebih laju dari akal, Dr. Razini. Biasa bila kita marah tu, kita dah tak ingat segala-galanya tau. Baik-baik, kita akan cakap, segala-galanya akan keluar daripada mulut kita lah dengan begitu laju sekali, which is true. Okay, so Alhamdulillah kita berada dalam circle orang-orang yang tahan marah, uplines kita tahan marah, okay, leader-leader kita sangat tahan marah. Itu kali ke-10 baru nak tegas. So you still lah. Okay, so lagi satu adalah sabar ketika diuji. Yalah, as a leader, bila you nak buat business forever, you akan buat recruitment, you akan ada own downlines, you akan berdepan dengan macam-macam ragam downlines kita. Okay, so kita kena sabar bila diuji dengan downlines yang mempunyai attitude yang tak berapa cantik ataupun tak cantik langsung. Manusia kan ada macam-macam ragam. So kadang you dapat downlines yang mudah diurus, yang dengan kata buat A, buat B, B. Ada downlines pula yang mungkin beri kita sedikit ujian lah untuk berikan dia kefahaman yang sepenuhnya. Tapi kita tahu mereka really nak belajar, tapi mungkin ada mereka beri berapa sikit ujian pada diri kita, tapi at the end of it, sebab kesabaran kita, sebab kita tahan diuji dengan perangai mereka ni, mereka juga berjaya. Boleh capai kejayaan. Okay. Semua orang sedang berusaha jadi baik. Yes, mudah-mudahan kita ni jadi asbab orang tu jadi makin baik. Yes. Sebab tu kita kena banyak bersyukur lah. Sebab tu kita siasa diberi peringatan demi peringatan dalam AUC. Okay. Antara pintu-pintu syurga, yes, sabar. Sabar, okay. Sebab sabar ni di penghujungnya kita tahu kita pasti menang dan kita akan merasai kemanisannya. Okay. So orang-orang baru yang dah mula nak buat massive recruitment, dah belajar dari CBM Azam minggu lepas. So now dalam proses untuk you belajar untuk tahan marah, untuk you sabar. Apa juga ujian yang melanda, sabar. Okay. Dan kena banyak-banyak sabar. Sekejap sekarang Kak Su diuji, so rasa kena sabar lah. Okey, sabar. Semua orang kena sabar. Okey, sekejap. Okey, so salah. Sabar. Sabar. Nida. Okey, Nida. Okey, tahan marah, sabar dan bersangka baik. Nombor 3 adalah bersangka baik. Okey. Kak Miza, kalau ada sesiapa buat Kak Miza marah, biasa Kak Miza akan grab peluang tu untuk berdoa, minta apa yang Kak Miza minta. Yes. Sebab
kadang bila orang buat kita marah tu, of course kita tak boleh balas lah. Okay, dia marah kita pun balas dengan kemarahan. So it doesn't bring any good at all. So macam si Bian Miza cakap, si Fumiza kata dia akan mendoakan. Okay, so kita doa lah. Bila kita doa tu, diri kita sendiri akan dapat mengawal emosi diri kita juga, dan juga insya-Allah beri kebaikan sebab doa kita tu pada si dia yang dah menyebabkan kita marah. Okay, so nombor 3 adalah bersangka baik. Setiap kali bila kita dengan di Forever kita buat berhadapan dengan downlines, yang mungkin timbulkan beberapa attitude yang tak berapa best, kita tak boleh terus nak be judgmental. Kita judge dia, dia ini tak boleh berjaya lah, banyak sangat songnya dia. Okay, so belum kita nak mulakan bantuan terhadap diri dia, tetapi kita dah mula judge dia, dia ni tak boleh berjaya lah, dia ni tengok orang, tengok muka dia ni macam muka tak ada kejayaan lah, and so on dan sebagainya. Okay, tak boleh macam tu, kita kena sentiasa bersangka baik. Bagaimana kita senaraikan 100 name listing tu dengan tak judge our prospect, sama juga bila kita dah diberi rezeki downlines, okay, yang mungkin 1, 2, lepas tu semakin ramai, kita kena sentiasa bersangka baik. Semua ni anak didik kita ni boleh berjaya, semua anak didik kita ni boleh kita bantu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sama-sama improve ourselves, to be untuk menjadi manusia yang lebih baik lah. Okay, sebab semua orang sedang berusaha, macam si Bian Miza tadi cakap lah, semua orang actually sedang berusaha untuk menjadi baik. Mudah-mudahan kita menjadi asbab mereka juga terinspirasi untuk menjadi baik. Okay, orang yang si Bian Amari, orang yang menahan marah, orang yang sabar akan diseru pintu-pintu syurga yang akan dilalui oleh orang yang tidak dihisap, yang akan terus memasuki syurga. Hadis riwayat Muslim. Okay, yes, semua orang boleh berjaya, kena rajin dan buat teknik yang betul. Kan, sebab tu kita memang, sebab tu from day one uplines kita semua si BM, si Fumiza, si BM Rawani, si BM Lila, si BM Azaz, si BM Mia, even Kak Su sendiri, okay, kita sentiasa confident, ada confident in all our downlines yang mereka ni semua boleh jadi achievers. Mereka boleh dapat all the incentive di Forever. Sebab kita juga bersyukur sebab kita dah disediakan banyak sangat team support, okay, yang you dah buat, dan yang terbaru adalah Google My Business, kan. So you see banyak sangat, okay, kita dah diberi bantuan. So kita kena yakinlah, sangka baik, semua orang boleh buat, semua orang boleh berjaya bersama-sama. Okay. And nombor 4 adalah memaafkan. Jadilah seorang yang pemaaf, mudah memaafkan orang. Sebagaimana kita kalau terbuat silap dengan orang, kan, kita nak orang pun memaafkan segala salah silap kita. So kita juga nak kena mudah memaafkan orang lah. Okay, sebab tak gunalah you simpan dendam tu berpanjangan, because ia juga akan merosakkan hati kita lah. Okay, and also it can jejas emosi kita sebab kita masih pendam rasa, rasa tak mudah nak let go. So bila kita mudah maafkan orang, kita mudah let go, kita all the unpleasant things dalam hati kita ni, kita akan rasa lebih tenang, lebih happy. Kata pakar senyumkan manusia, tapi dalam hati ni masih lagi simpan beribu dendam. Buat apa, kan? So kalau you nak do it dengan penuh keikhlasan, senyumkan ramai orang, happily, so kenalah hati kena clear from dari segala perasaan yang tak best-best. Yes, maaf dah, lupakan terus. Sebab tu baru digelar pakar senyumkan manusia. Okay, so hati kita dah tenang dah. Kita tengok orang semua, kita happy je nak tolong. Tengok orang je happy je nak tolong. Okay. Kalau you masih berdendam, you tengok orang ni, tak nak tolong dia lah ni. Geram lagi dengan dia ni. That kind of thing. So bila kita dah maafkan, kita tengok orang pun, kita rasa semua kita nak tolong. Okay. So semoga kita sentiasa mendidik hati kita menjadi insan yang takwa. So Kak Su sangat yakin dengan apa yang kita dah belajar sepanjang kita berada di Forever, di AUC, kan. Mudah-mudahan ia sangat membantu kita semua untuk terus perbaiki diri kita setiap hari lagi. Okay. So lagi satu tu, bila kita nampak okay, semangat kita berjuang di Forever kita ada. Lepas tu kadang-kadang tu kita akan diberi peringatan, okay, tambah lagi speed kita, okay, tambah speed. Selain daripada semangat, tambah speed, lagi satu adalah ikhlas lagi. So kadang orang cakap ikhlas lagi, kita buat bisnes ni, kita kena bersemangat supaya kita keep on progressing, kan. Lepas tu tambah speed, of course lah. Kita tak boleh take on sweet time, lambat-lambatkan. Kalau kita lambat-lambatkan gerak kerja kita, ia akan melambatkan kejayaan kita. So kita kena tambah speed. Then another one is ikhlas lagi. Kenapa kena ikhlas lagi? So apa itu ikhlas?
Apa yang you all tahu mengenai ikhlas? Apa itu ikhlas? Kenapa si Bianiza buat di special sticker semangat, 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 ikhlas lagi, tambah speed? Apa tu ikhlas? Kak Wani kalau marah lagi aktif bekerja forever. Si Wani lain lah. Kan? So dia akan transform segala apa perasaan yang mungkin, you all actually leader-leader forever ni, diorang hati diorang kebal tau sebenarnya. Tetapi ialah manusia tetap manusia kan. Sekebal mana pun kita ni kadang hampir-hampir juga mencocok ke sanubari kita juga. So tapi kita tak terus kata orang melayani perasaan macam tu. Kita boleh kata orang tu kita transform lah apa juga perasaan kita ketika itu dengan melakukan benda-benda yang bermanfaat. Macam untuk si Rawani ni, dia akan lebih aktif buat kerja forever. Okay. So ilham datang mencurah-curah terus kan. So sebab tu lah kita punya fokus. Fokus kita tu bila kita dah pandai nak kawal diri kita, hati kita kan, kita akan lebih untuk sentiasa nak buat benda-benda yang bermanfaat lah. So daripada melayani hati kita yang tak best stres lah, down lah, geram lah, marah dan sebagainya, kita alihkan kepada perkara-perkara yang memberi manfaat, yang positif untuk bukan saja untuk diri kita tetapi untuk orang lain juga. Okay, so in forever ni kita kena ikhlaskan lagi perjuangan kita. Apakah itu ikhlas? Ikhlas bermaksud bersih. Okay, yakni melakukan sesuatu semata-mata mencari keredaan Allah atau kesukaan Allah. Dan di forever ni bila kita buat benda yang kata orang tu kita boleh help more people kan. Kita boleh share banyak perkara yang baik, yang bermanfaat pada ramai orang. So di sinilah kata orang tu kita kena insya-Allah setiap setiap kerja kita to help more people ni dengan penuh keikhlasan tu, mudah-mudahan Allah pandang lah, dan kita peroleh keredaan Allah. So itulah ada ikhlas, kena buatlah setiap kerjaan tu dengan ikhlas supaya kita dapat segalanya pun yang best-best je. Masuk kelas pun kena ikhlas, bukan masuk kelas ni sebab takut nanti tak masuk kelas ni nanti kena itu, tak masuk kelas nanti kena itu, kena ini. Tapi bila masuk kelas dengan hati yang tak ready, so bila hati tak ready, apa yang speaker cakap present selama 1 jam setengah ni kan, tak masuk sepatah perkataan pun dalam hati dan minda mereka. Sebab memang masuk memang tak ada hati nak masuk pun, memang masuk pun tak ada keikhlasan nak masuk. Sebab tu kita ikhlas tu buat sungguh-sungguh lah. Kita jaga amanah Allah sebab antara ini kita pun tahu bila kita share kebaikan produk demi untuk kesihatan, dan kesihatan tu adalah antara nikmat kehidupan yang paling tidak terhingga. So kita kena jaga amanah Allah ini, iaitu kesihatan diri kita, dan kita juga bantu orang lain untuk menjaga kesihatan mereka supaya mereka juga mudah beribadah, mudah melipat gandakan amalan ibadah mereka, mudah melakukan pekerjaan yang baik-baik, boleh keluar bekerja, boleh keluar berniaga apabila sihat kan, lagi lancar tugasan mereka kan. So kena ikhlas lah, so kena lah doa. Kalau rasa macam buat ni belum, keikhlasan tu belum lagi ada, so doalah, ya Allah kurniakanlah keikhlasan kepadaku dalam aku menyempurnakan setiap amalan dan pekerjaanku hari ini. So macam nak masuk kelas CBND pula kan, rasa pula macam hari ini macam not ready lah. So doa. Macam aku cakap daripada awal tadi, doa adalah senjata orang mukmin. So kena doa lah. Doa agar Allah kurniakan keikhlasan dalam setiap kita menyempurnakan setiap amalan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap perniagaan kita. You nak bangun pagi nak mulakan buat posting kan, nak buat sharing, nak follow up your downlines and so on, tu kena doa agar apa yang you buat ni disertai dengan keikhlasan lah. So bila you ikhlas nak tolong orang, apa jua dia punya respon tu, you tetap rasa happy je, rasa gembira je sebab you buat ikhlas kerana Allah. Sebab ini kerana syaitan tidak mampu menggoda manusia yang ikhlas. Kita ni memang tak dapat lari, sentiasa digoda kan dengan bisik-bisikan daripada syaitan ni dan sebagainya. Tapi syaitan memang tidak mampu menggoda manusia yang ikhlas. Macam ni kat ekstrak iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas antara mereka. So mudah-mudahan ini surah Sad ayat 82-83 lah. So siapa yang tujuan atau niatnya kerana Allah, Allah akan mengurniakan segala kebaikan kepadanya. So kita memanglah, kita setiap pagi bangun kita bersyukur kan. Lepas tu setiap pekerjaan kita mulai dengan bismillah. Lepas tu niat kita kena always niat kerana Allah dulu.
Walaupun kita tahu setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan tu demi big why, demi untuk usaha, kita perlu usaha usaha untuk ubah hidup dan sebagainya. Tapi whatever that we do tu semua kerana Allah. So bila kita niat kita tu kerana Allah, apa jua yang terjadi, apa jua cabaran yang mendatang, ujian yang melanda dan sebagainya, kita tak rasa tergugat, kita tak rasa down easily. Okay? Dan kita sampai tak mudah macam menjauhkan diri daripada upline. Padahal upline baik je, upline sentiasa ada je. Tapi downline yang lari tinggalkan tinggalkan upline. Padahal upline wujud aja. Okay? Contohlah kalau you rasa macam tak best you nak lari jauh daripada siapa, daripada all the CBMs lah. Padahal CBM tu sentiasa ada je. You buka FB mereka ada. Okay, you masuk every Sunday je you akan tengok CBM punya classes. Upline memang tak lari dah. Diri kita ni downlines ni rugilah kalau you menjauhkan diri daripada uplines. Sebab upline sentiasa ada, sentiasa nak bantu. So sebab tu tujuan kita everything that you want to do always kerana niat lah. Okay, niat juga first thing first is kerana Allah dulu. Walaupun memang untuk family, untuk big why, tapi kerana Allah. Okay, dan kita adalah perantaraan untuk bantu mencari rezeki buat keluarga, dan kita kena redha lah. Okay, Kak Miza tak pernah lari. Sida Miza dia tak lari lah. Macam mana nak lari? Dia lari macam mana pun, CBM Mia, CBM Azaz, CBM Lila, boleh je cari kat Bukit Wahah. Boleh je terjah office dia. Nak lari mana? Kan? So macam memang upline semua tak lari, yang lari downlines. So rugi downlines yang lari tau. So jangan lari, okay? Duduk diam-diam dekat UC sini. Buat business forever. Okay. Next, okay. Lagi satu, bila kita ni nak kata orang tu ialah selain daripada kita beristighfar, kejar upline selalu. Tapi kejar upline selalu, lepas tu dah dapat apa yang dikehendaki tu, kena cepat-cepat apply lah, implement, okay? Jangan sangat kejar-kejar dapat ilmu, lepas tu tak praktikan ilmu tu. Kita actually kena belajar dan mengajar. Kena share ilmu yang you ada tu to your downlines juga. Okay? So selain kita beristighfar untuk hapuskan dosa-dosa kecil gini yang tak lari dah jutawan Yahoo. Kita dah pun AUC kita dah ada representative, okay, dah ada jutawan dah. So nanti kita tunggulah, okay, BOI Nest Eagle event, okay, di Kuantan nantilah ada representative jutawan baru daripada AUC. Okay, so selain daripada kita beristighfar, okay, kita juga boleh solat taubat. Kadang you dengar kan upline cakap solat taubat gitu kan. So solat taubat, walaupun solat taubat ni tidak menjanjikan seseorang itu maksum, okay, memanglah kita ni manusia kan. So tidak dijanjikan orang yang telah bertaubat itu dia akan maksum, terpelihara daripada melakukan dosa, dan because syaitan akan bekerja keras untuk merosakkan iman orang-orang yang baik hingga mereka terjerumus kembali kepada dosa. Okay, so memang sebab itu kita kena sentiasa walaupun kita dah solat taubat, kita sentiasa amalkan solat taubat, sebab tu kita kena sentiasa beristighfar. Sebab kita tahu syaitan dia tak pernah nak give up untuk sesatkan manusia. Okay, so sebab itulah kita nak tetapkan hati, kita kena bacalah tadi doa ketetapan hati agar hati tak mudah bolak-balik, tak mudah terpengaruh, influence dan sebagainya. Okay, maka kerana itu semakin kita berusaha untuk jadi baik, semakin kuat ujian dan godaan yang hadir. Semakin you berusaha keras-keras, berusaha sungguh-sungguh, rajin masuk kelas, rajin belajar, rajin buat posting, dengar apa upline suruh, buat macam-macam marketing, tapi tetap ada juga ujian-ujian yang melanda, cabaran-cabaran. Okay, life is not a smooth sailing lah. Okay, tapi kalau hati kita ni bersih, kita pandai kawal emosi kita, we can make our life journey to very more peaceful, relax, tenang, happy-happy je. Keep on continue senyumkan ramai orang. Sebab diri kita memang dalam keadaan senyum selalu. Okay, so namun kekuatan yang akan membuatkan seseorang itu mampu mengatasi halangan-halangan itu adalah ikhlas, macam cakap tadi, ikhlas dan insaf, okay, serta keazaman untuk istiqamah. Kita dah tahu kita buat business forever ni dapat menjadikan kita manusia yang bermanfaat pada ramai orang. So kita istiqamah lah, azam. Apapun cabaran, apapun halangan, apapun godaan daripada siapa-siapa pun, I'm gonna still stay put in forever. I still want to share a lot of good things to people via forever. Kena always pasak dalam diri lah, forever. Okay, jangan tahu laungkan aja itu slogan forever, tapi hanya bibir saja, hati tak. Okay,
manusia tidak akan mampu untuk sentiasa memastikan dirinya terlepas dari melakukan kesalahan dan dosa kerana ia adalah kelemahan bagi setiap manusia secara fitrah. Namun itu bukan alasan untuk terus melakukan kesilapan. Yelah manusia yang macam Asu cakap lagi. Tetapi kita tak boleh take things for granted lah. Kita dah sedar, dosa lah, tak nak buat lagi lah. Tapi kita tak fikir macam tu. Kita take it very lightly. Tak ada apa-apa lah, okey je. Dan buat lagi dosa-dosa yang sama. Okey, sentiasalah mohon pada Allah agar hati ini tidak bolak-balik. Agar antara perkara yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim adalah memagar dirinya dengan istighfar. Kerana walaupun sebesar zarah sekalipun dosa yang terhasil, ia tetap akan dihitung. So, kena banyak-banyak istighfar. Okay? Mungkin ia terhasil dari ucapan-ucapan yang bebas dan sebagainya. Okay? Cakap tu kata orang tu terlalu bebas lah sampai kita tak sedar ia actually kita dah melakukan dosa kecil lah. Okay? Ataupun dosa-dosa yang lebih besar seperti dosa-dosa besar terhadap manusia lain lah yang boleh jatuh kepada dosa besar. So istighfar akan sentiasa menghapuskan dosa. Berat melakukan amal soleh adalah petanda beratnya dosa yang membebani kita. Ini Kak Su nasihatkan diri Kak Su dulu. Okey, Suryanti, okey, jangan berat melakukan amal soleh. Okey, sebab kalau Kak Su ni berat melakukan amal soleh bermakna beratnya dosa yang Kak Su bebani. Okey, so ini adalah lebih kepada menasihati diri Kak Su dulu. Okay, so justru Nabi SAW mengkabarkan sungguh beruntunglah bagi mereka-mereka yang apabila diperlihatkan di dalam timbangan amal mereka di akhirat kelak banyak ucapan-ucapan istighfar yang terkandung di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, so banyakkan istighfar. Semoga kita sentiasa menjadikan istighfar sebagai wirid harian kita. Tak kalah dengan beristighfar juga, ia adalah kunci terbukanya pintu rezeki. So jangan mengeluh tak ada rezeki, tak ada rezeki. Jangan mengeluh tak ada rezeki. Tapi mengeluhlah kurangnya istighfar. Barulah Allah keturunkan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Okay? So next, bagaimana tata cara taubat nasuha? Kak Su just briefly share, walaupun Kak Su tahu you all lebih arif, lebih pandai daripada Kak Su. Okey, tapi Kak Su just share here, hanya melakukan 2 rakaat solat taubat tidak cukup. Okey, akan tetapi pelaku dosa besar perlu juga, nombor 1, menyesali dengan sekesal-kesalnya atas keterlanjuran dosa yang dilakukan. Okey, so kita kena sedar, and after kita sedar tu kena kesal lah, kena ada sifat penyesalan supaya kita tak repeat the same mistake. Okey. Lepas tu berazam bersungguh-sungguh agar kita tidak mengulangi dosa yang sama. Dah realize dan kita don't repeat. Okey. Lepas tu kita minta ampun sungguh-sungguh dengan tangisan yang ikhlas baik setelah melakukan solat sunat taubat. Okey, bila kita dah mohon pada Allah ya, waktu kita mendirikan solat sunat taubat tu kita kena bersungguh-sungguhlah minta keampunan. Okey. Dan nombor 4, menjauhi atau berhijrah dari tempat yang boleh mengundang berlakunya dosa itu kembali. So you kena hijrah. Jangan berada circle yang boleh buat kita repeat the same mistake. Okey, yang boleh buat kita terjerumus kembali kepada dosa tersebut. Okey, dan nombor 5, melakukan sebaik mungkin kebaikan agar kebaikan yang banyak itu dapat menutupi dosa yang dilakukan. So dalam kehidupan seharian pun di luar ibadah kita, okey, bila kita ni hari-hari kita help more people via forever kan, di forever juga kita boleh buat banyak kebaikan, betul? Okay, so kita buat banyak-banyak kebaikan lah via forever. Sebab ia juga insya-Allah dapat menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. So do more good deeds, okay? Nombor 6, melakukan amalan-amalan yang memadamkan kemurkaan Allah serta amalan yang menjauhkan siksaan neraka, misalnya banyakkan bersedekah, istiqamah melakukan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, kita melakukan banyak amalan-amalan solat sunat kan. Dan nombor 7, memperbanyakkan istighfar setiap hari sebagai wirid agar Allah menjaga iman kita. Dan nombor 8, sentiasa merasakan diri bersalah agar dengan kesalahan itu kita akan sentiasa istiqamah berusaha untuk perbaiki diri. Jangan rasa diri kita ni seolah macam tak pernah buat dosa. Bila upline tegur tegur indirectly itu sebagai antara kita take it as nasihat lah untuk diri kita, perbaiki diri kita, tapi kita rasa tak ada, mana ada buat salah, pandai-pandai je suruh solat taubat, apa ni upline ni, sikit-sikit solat taubat, sikit-sikit suruh buat itu, sikit-sikit suruh buat ni. Dia tahu ke kita banyak dosa, kita mana ada dosa, macam dia tahu je dosa kita banyak, dia suruh kita solat taubat. Saya ingatkan solat taubat, saya ingatkan solat istighfar, macamlah dia tak ada dosa, kita je ada banyak dosa.
You know, all these good reminders kadang-kadang ni atas izin Allah, kita tahu, atas gerakan Allah untuk seseorang datang kepada kita, menasihati diri kita, mengingatkan diri kita. Sebab merasa tak berdosa itu adalah juga dosa. Yeah, which is true. Sebab bila kita dah rasa macam kita ni, wah tak ada dosa, you know, ia akan datang satu sifat yang kata orang tu yang macam riak lah indirectly. Lepas tu lihat satu, lepas tu kita rasa kita tak, macam apa kita buat tu padahal dosa, tetapi kita anggap ia macam tak dosa. So that's why kita rasa macam tak boleh terima orang menegur, tak orang beri peringatan. So bersyukur banyak-banyak kita dikelilingi insan-insan yang baik hati, yang sentiasa mengajak kepada kebaikan. Terima kasih to all uplines. Okay, yes, Allah sedang menegur kita melalui dia. So syukurlah kita berada dalam AUC ni sentiasa diberi peringatan tanpa had. Limitless, dengan unconditional love lagi kan. You percaya tak? All the CBM sayang kau, you all ni semua. Memanglah kita sayang, kita akan tunjuk kan. Ataupun tak perlu nak lafaz I love you, I like you, whatever ini tak payah. Tapi apa yang kita sentiasa beri pada you all ni sebab kita sayang. Sebab kita tak nak berjaya seorang-seorang, kita nak berjaya ramai-ramai. Sebab tu kita nak lihat you all juga berjaya bersama-sama. Kita nak juga berjemaah stand on world stage. Okay, so cantik slide. Apa ni background dia? Slide kat so ni, template dia lah. Nak Ramadan. Okay, so antara doa sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Abu Bakar, yang mana doa ini merupakan doa taubat agar hati tidak terdorong untuk mengulangi dosa kembali. Okay, doa ini diamalkan di dalam solat sama ada ketika sujud atau sebelum memberi salam. Dan Kak Su juga sangat yakin dia memang dah amalkan doa ini. Okay, doa untuk kita sentiasa jaga hati kita agar tak terdorong untuk melakukan kesilapan lagi. Okay, slide and background match. So ini antara doanya, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis Bukhari, okay, dan hadis Muslim. So kita banyaklah bila kita ni dapat banyak kata orang tu diberi peringatan demi peringatan dan disediakan, ada banyak lagi doa-doa yang boleh diamalkan. So kita amalkan. Okay, mudah-mudahan ia dapat membantu diri kita sendirilah. Okay, membantu diri kita. Rindu Ramadan, tak sabar nak khatam Al-Quran beramai-ramai. Yes, Ramadan lagi berapa bulan? Lagi 3 bulan gitu kan, dalam 3 bulan lah. So you see, belum lagi sampai pun tahun baru, CBM Lila dia dah ingatkan dah. Dia dah rindu Ramadan. So dia dah hint, tak sabar nak khatam ramai-ramai. So you nampak tak? Betapa cepatnya good reminders come from our leaders, from in our circle ni. Okay. So kena buat sungguh-sungguh before Ramadan datang. So kena train yourself, be prepared. Okay. Mari racing bersama-sama di bulan Ramadan. Kita kena kejar untuk buat banyak-banyak kebaikan. Okay, setiap hari dan apatah lagi di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat kali ganda. Okay. So inilah dia 4 tips. Okay, sudah. Okay, dah 4 tips. Yang pertama, betulkan niat kita. Kena setiap hari betulkan niat kita. Apa yang kita lakukan di Forever, kena betulkan niat lah. Kita nak tolong ramai orang, niat nak bantu orang, bukan saja untuk fikir keuntungan diri sendiri. Kalau kita fikir keuntungan diri sendiri kan, kita tak mudah nak konsisten tau. Contoh macam mungkin you get to know other businesses yang boleh offer you more untung, so you pun jadi tamak. Okay, buat Forever, buat tu pula lagi, apa lagi offer, buat business C pula. Okay, business C pun you nak buat, so nak untung kan. Okay, semua buat. Tapi apakah itu ia sebenar-benar memberi manfaat pada ramai orang? Tak. Bila you dah buat Forever, lepas tu you nak keuntungan lebih, you buat pula business B. Apa terjadi dengan tanggungjawab you sebagai upline to your downline, to your team? Sebab tu kena ingat, you masuk Forever, you belajar, you buat sponsoring and so on. Bila dah ditakdirkan ada downlines, itu adalah tanggungjawab kita. Okay, tanggungjawab you, Kak Su pun juga ada tanggungjawab to my downlines, untuk kita jaga mereka, untuk kita didik, bimbing mereka. Tapi kalau you dah fokus, pasal nak untung kan, nak buat, so rasa nak buat more business supaya dapat more untung, confirm you tak boleh nak beri tumpuan sepenuhnya to your team in Forever.
Lepas tu kesian downlines dah mula terombang-ambing. Kesian kan? Padahal ada downlines tu didatangkan sebab you janji tau, you janji segala insentif di forever, you nak tolong and so on. Tapi you diri sendiri very selfish, you pentingkan keuntungan diri sendiri, then you do a lot of other things. So you punya downline kesian lah, kurang dapat tunjuk ajar ataupun bimbingan. Tapi alhamdulillah di UC tak ada, UC semua, you all semua baik, upline pun baik, downline pun baik-baik kan. Fokus forever saja kan. So yalah, kita sama-sama lah forever sajalah, forever. Okay, dan kita kena mohon reda Allah lah, jangan riak dan takut, kena sentiasa ikhlas. Okay, tips kedua, dah kaya, dah habis bayar hutang, stop forever, selfish sangat. Yes, bila you fikir keuntungan diri you, bila you dah capai segala hajat hati you, that's it, you stop. You pun don't bother about downlines you yang sedang dalam proses nak juga capai their dreams. So you dah abaikan tanggungjawab you. Don't be like that lah, it's very selfish. Okay, sikit kan selfish. Okay, jangan selfish lah. Okay, dah dapat banyak, you know, good things in Via Forever, dah diajar banyak sampai you sendiri pun dah berjaya. Lepas tu you tak nak pula share, tak nak pula ajar your team betul-betul macam mana you dah diajar secara betul, kan? You tak nak pula ajar, that is very selfish lah, tak baik. Okay. Dan tips kedua adalah ikut jalan yang disediakan. Okay, ikut jalan yang disediakan tu ialah ikut cakap upline, leader upline yang follow sistem, yang buat 5 langkah and so on lah. Kita tahulah all the techniques untuk kita buat sistem forever ni, apa upline besar, apa upline ajar, kita kena ikut lah. Okay, tak tahu tak ramai sangat yang perlukan kita, ramai yang tak senang lagi. Yes, memang lagi ramai lagi orang yang perlukan bantuan kita tapi belum lagi jumpa forever. Itulah tanggungjawab kita untuk buat sharing every day. Dan yang dah berada di bawah rangkaian kita, mereka juga perlu terus-terusan dibimbing. Sebab mereka juga nak kecapi apa yang upline mereka dah kecapi. So kita kena terus keep on giving, keep on sharing. Okay, so sebab tu downlines pun kalau you nak capai apa yang upline you capai, dengarlah cakap leader. Okay, so InsyaAllah bila kita duplicate uplines kita yang dah ada results, yang dah proven success, InsyaAllah ia mudahkan urusan kita semua untuk lebih berjaya lagi. Dan tips nombor 3 adalah fokus keperluan customer, bukan kemahuan kita. Kita kena fahamlah keperluan customer. When you do prospecting, you kena tahulah hot button mereka. Okay, you kena kenali prospek you. So bila kita dah kenali prospek kita, kita boleh bagi mereka solusi yang terbaik. Okay, let's say kalau macam dia ada penyakit, dia more into product. So you tahu, oh, hot button dia sebab dia ada masalah kesihatan. Kalau dia jenis orang yang really looking for extra income, want to make more money, so you tahu, okay, you can terus bawa dia ke business forever. Terus buat business forever. So kena kenali lah, okay, you punya prospek. So supaya you dapat bagi jalan, bagi solusi yang terbaik for them. Okay. Dan tips yang keempat, don't share pula. Share and don't sell. Sebab tu kita ni nak bina engagement kan. Kita kena tell more stories about ourselves. Memang Kak Su juga sentiasa ingatkan to my team, jangan sentiasa jual produk saja, jangan post pasal hard selling, posting sahaja, jual-jual produk saja. Memang produk tu will definitely be needed lah by everyone kan. Orang, sebab kita memang buat bisnes jual produk. Kita adalah bisnes yang tulus, kita bukan bisnes yang scam, yang tak nampak produk tapi kita janjikan orang bulan bintang ada income and so on. Tidak, kita memang bermuamalah, ada produk. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena share more supaya orang nampak kenapa kena beli produk tu from forever, kenapa kena beli produk forever from us, daripada kita. So you kena share story you. Kalau you ada macam mana you kenali forever, mungkin sebab isu kesihatan ataupun you really looking for business, tapi apa yang you dapat di forever, you must share more about yourself, tell more about your stories. Okay, supaya dapat bina engagement dengan prospek kita. Dan kalau ada own testimony, share lah testimony you, pengalaman you sendiri. Okay, macam mana Kak Su cerita pengalaman dulu, angkut beg banyak, berat-berat besar-besar, ulang-alik Johor Singapura dan sebagainya. That is my story lah. So you juga ada pengalaman story sendiri, testimoni sendiri, kena banyak sharing. Jangan sentiasa post-post pasal produk saja. Okay, understand my Singapore team. Okay, so tekankan sikit pada Singapore team. Ni Kak Su tak marah tak marah tau. Okay, jangan I marah pula, I cuma cakap je. Okay. Oh sorry. Okay. Rupanya itu last lah.
Okay, itu 4 tips. Last slide, okay, daripada Kak Su untuk you all semua. So Kak Su paling tak reti marah. Memang so far tak pernah marah lah dengan team forever. Dengan Abang Nubli je lah pernah marah. Okay, tapi Abang Nubli pula dia lebih sabar. Okay, tahulah Kak Su kadang marah kan. Macam tadi siapa cakap tu? Siapa kita marah, Ika cakap marah laju kan. Laju daripada otak. Cakap, Nubli diam je. Okay, astagfirullah, jahat Kak Su. Okay, so suami biasa memang tugas dia absorb emosi bini dia. Alah, penyabar orang lelaki ni so tahniah. Para sang suami sangat penyabar. CBM Sodium pun penyabar daripada CBM Rawani. This one I can cakap lah, sangat yakin CBM Sodium memang lebih sabar lah daripada CBM Rawani. Tak apa, Kak Su marah lelaki tu marah-marah sayang. Lah, okay, so itulah dia topik hari ini. Mudah-mudahan Kak Miza pernah tanya Abang Bero, Setan tak pernah dating kat CBM Bero lagi, senyum je. Kan pernah nampak kan in person kan. So macam relax, very cool. Cool guy. Relax, senyum je. Okay, so inilah dia topik hari ini. Tadi apa topik dia, Kak sudah lupa. Bersih kolam jiwa, lancar rezeki. Mudah-mudahan bila kita muda-muda dah puas marah. So sekarang tak marah lagi lah. Okay, Alhamdulillah. Yelah, dah tutup apa nak marah. Ni banyak sangat marah. Apa? Kena heart attack pula. Okay, so na'udzubillah. Okay. Tahan marah. Jadi lebih orang yang punya apa. So mudah-mudahan kita banyakkan istighfar. Okay, jangan banyak mengeluh. Kita cool je lah. Okay, yelah cool lah, masak sama-sama dengan wife kan. Okay lah, very cool couple. Kena banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah turunkan lagi banyak rezeki untuk kita. Jangan mudah mengeluh, jangan banyak mengeluh. Bila ditegur oleh upline, terima dengan hati yang penuh keikhlasan. Jangan fikir kita ni betul selalu. Kita ni tak pernah banyak buat salah, pandai-pandai. Upline selalu tegur-tegur kita, marah-marah kita, beri peringatan. Upline tak pernah marah, upline cuma beri peringatan. Tapi kita anggap macam upline ni asyik marah je. Upline tak marah. Marah lain tau. Marah bila you nampak si Fumiza betul-betul dia keluarkan getah pahit. Pernah ke dia keluarkan getah pahit? Tak pernah. Pernah tak ada dalam coaching class? Team CBM Miza really sediakan tepi getah pahit? Tak ada. I don't think so lah. Cakap je. Okay, tapi Alhamdulillah kita belajar dalam circle orang yang baik-baik saja. Tak pernah kata je, yalah, kita selalu cakap je. Hati tak sampai sebab sayang sangat dengan you all tau. Unconditional love. Okay, so itu sahaja Kak Su punya sharing. Mudah-mudahan nasihat yang Kak Su menasihati diri Kak Su dululah, itu beri manfaat pada you all juga. Okay, marah nak tengok orang lain berjaya tu acceptable. Yelah, marah dengan diri sendiri, kenapalah aku ni tak semangat lagi, tak ikhlas lagi, tak speed lagi. Marah macam itulah dengan diri sendiri. Okay, so Kak Su juga minta maaf seandainya adalah kata-kata ke yang somehow maybe lah kurang you rasa a bit unpleasant dengan presentation Kak Su. Kak Su minta maaf banyak lah sebab itu memang kelemahan daripada diri Kak Su, tapi sekali yang baik itu datang daripada Allah. Semoga kita akan terus lebih berjaya di Forever, lebih ikhlas lagi dibuat bisnes Forever untuk bantu ramai orang lagi. Dan jangan buat apa nak marah, jangan banyak minat buat apa nak marah. Okay, dan Kak Su Kak Su just open to any of the CBM. Kalau you nak tambah, mungkin Kak Su ada kurang points, you want to say something pun you all can open. Okay, CBM Miza, Sifu Miza, nak cakap apa-apa ke CBM Wani, CBM Lila, CBM Mia, CBM Azhar, you want to say anything? Kak Miza bagi laluan untuk CBM lain dulu cakap. Okay. Okay, CBM Wani, 16 Disember, insyaAllah Kak Su ke Bukit Dahlia. Okay, CBM Wani. Tak boleh ambil ke? You tak, alamak, sorry. Sabar, tahan marah. Kita dah buat. Miza okay. Yang Okay, thank you. Okay, syukur Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Best sangat topik hari ni. Jadi ini yang pentingnya kan, apa yang korang belajar hari ni, okay, korang belajar direct daripada CBM AUC, okay, top 10 Singapore yang dah berjaya tau. Jadi apa yang diajar hari ni korang boleh terus apply so that korang dah tak perlu nak confuse, okay, tak perlu blur-blur,
Okay, so terus apply apa yang Kak Su ajar sebab apa yang dia cakap ialah apa yang dia apply. CBM semua memang dia ajar apa yang dia apply. Dan of course self reminder jugalah untuk kita sendiri tahu. Jadi kalau korang tak apply apa yang semua CBM dah ajar, memang sangat-sangat tak cepatlah mencapai kejayaan tu. Lepas tu walaupun kita pergi dengar ustazah lain kan punya kelas, betul bagus tu memang bagus, okey, tapi kita nak tahu daripada CBM AUC sendiri kan, sebab selalu kita tertanya-tanya kan macam mana diorang boleh buat, macam mana Kak Su boleh dapat, macam mana Kak Lila boleh dapat kan, macam mana Kak Lila boleh sabar macam mana Kak Azhar boleh sabar, macam mana kita orang boleh happy kan, macam mana boleh dapat kejayaan. Jadi the best thing is belajar dengan CBM AUC, apa yang diorang ajar itulah yang korang kena apply terus menerus lah. Okay, faham? Faham ke? Alright, so syukur Alhamdulillah Kak Su konten sangat best hari ni. Sila buat soft sell soft sell banyak-banyak untuk konten ni, tarik lagi prospek-prospek daripada Singapura untuk diorang ni sejukkan hati kan, mencari kedamaian hati. Nanti diorang pun sukalah nak follow Ustazah Kak Su ni. Okay, Ustazah Kak Su buat bisnes apa? Alright, itu je lah. Korang ni nak share. Sangat-sangat best. Okay. Thank you so much Kak Su and all. Bye. Assalamualaikum. Okay, CBM Sweet, CBM Lila pula. Assalamualaikum semua. Good morning AUC. Nak cakap apa? Tak ada prepare apa-apa nak cakap. sebab tengok slide Kak Su dah memang sangat-sangat cantik. Wah, hijau Ramadan. Lepas tu tengok point dia semua memang best lah. Lepas tu kan yang penting sekarang ni kita dah banyak sangat ya, boleh katakan setiap hari lah average seminggu tu 3-4 kali kelas kan. Jadinya sepatutnya kita kena implement lah, macam Wani cakap tadi kan, memang kita kena implement. Sebab ilmu ni kalau macam kita dapat dalam masa 40 jam tu memang kita kena apply. Kalau tak apply memang dia akan jadi info. Bukan jadi info je, dah jadi macam jadi sejarah yang tak mungkin berlalu tu. Jadinya kena rasa jangan letakkan diri tu dalam keadaan kerugian. Memang kena paksa diri. Kalau kita tengok, kita dah dalam circle yang sangat-sangat best, sangat-sangat power. Nak online, nak offline. Okay, hari ni sebenarnya Kak Su bagi kita semangat tau. Minggu lepas Kak Azhar dah bagi technical. So sebenarnya dah complete matching semua dah cukup dah. Okay, so kalau rasa macam kita nak close 0.1 cc tu pun tak berapa senang. Jangan biarkan simpan lama-lama, kena cari upline cepat-cepat. Upline, saya dah buat 10 cara yang Kak Azhar share minggu lepas. Kenapa tak close lagi? So kena fikir something. Jangan berdiam aja, okay? Thank you Kak Su untuk sharing hari ni, memang sangat-sangat best. Okay, memang nanti share slide Okay, thank you CBM Lila. CBM Azhar, where are you? Kak Su minta maaf Azhar tak buka video sebab sekarang tengah drive bawa mak pergi klinik, ambil mak. Boleh share ke ni tengah driving? Boleh, cuma sikit-sikit je lah kan. Just nak cakap terima kasih pada Kak Su sentiasa remind kita orang. Sebenarnya betul lah macam Kak Su cakap kan, kita remind untuk semua orang, sebenarnya remind untuk diri kita juga. So kena banyak bersabar lagi. Dan CBM dah banyak bersabar juga, kena banyak bersabar juga, dan leader-leader pun kena bersabar juga sebab nak jadi leader ni kena lebih ikhlas, betul Kak Su cakap tu, sebab patutnya tajuk Kak Azhar minggu lepas adalah ikhlas, betul tak Kak Su? Kan? Tapi Alhamdulillah Kak Su dah sampaikan dah, syukur banyak. Okay, masukkan memang seikhlas-ikhlas hati, seikhlas-ikhlasnya. Bila kita kata kita ikhlas, maksudnya kita tak akan merungut, kita tak akan kita tidak akan
buat orang tak suka dengan kita lah. So kita lagi ikhlas, so kita pun boleh, bila kita ikhlas kita akan cakap benda yang best-best, kita akan cakap benda yang baik-baik kan. Okey, dan yang pastinya setiap leader dia memang tak akan tunggu tapi dia tak akan tinggal. Itu saja. Okey, thank you Kak Su. Thank you CBM Azam. Mia, CBM Mia. CBM Mia ada? Ada. Silalah. Masya Allah, no baby. Pak Malasi. Finish strong. 2022 dah nak berakhir. Okay. See you at the top. InsyaAllah next week Mia kita bagi yang Mia akan lebih apa? Akan cerita lagi panjang lah. Nanti kan panjang-panjang lagi tak habis nanti. Bye. Okay, thank you CBM Mia. Okay, Sifu Miza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Happy sangat-sangat. Actually hari ni punya konten yang Kak Su dah share, dia bukan best. Dia bukan setakat best. Sebenarnya dah tahap sangat-sangat berguna. Kak Miza screen capture, kau pasal tak? Kak Miza screen capture tadi satu persatu apa yang Kak Su share. Walaupun Kak Miza tahu setiap lagi Kak Su akan bagi slide, tapi Kak Miza screen capture sebab Kak Miza ada buat nota kan, nak terus buat. Macam Kak Miza macam Kak Miza kan. Kalau hadap downline meroyan macam mana pun Kak Miza boleh bersabar. Memang tahu alhamdulillah kan. Tapi kadang-kadang bila Kak Miza sendirilah berdepan dengan husband lah especially kan. Macam kita tak boleh nak sabar. So Kak Miza pernah tanya dekat Abang Berong lah. Abang, setan memang tak pernah datang kat abang ke? Sebab dia macam bila Kak Miza cakap tu kan macam sabar je sampai itulah kan maksudnya best sangat-sangat and berguna sangat-sangat konten yang Kak Su dah ajar hari ni. Okay, so kita kena tengok balik nota, jangan tinggalkan tau sebab hari ni memang sangat-sangat berharga tau ilmu yang kita dah belajar dengan Kak Su. Okay, so korang yang macam belum ada dapat result lagi, yang sedang rasa macam aku dah berusaha kat Forever ni lama dah, macam-macam benda dah aku buat, aku ikut cakap apa tapi tak jadi-jadi. Mungkin Forever ni bukan kot jalan untuk aku jadi jutawan aku senang. Okay, so nasihat Kak Miza, peringatan Kak Miza untuk korang semua sekali, tengok balik apa yang Kak Su ajar, buat satu persatu semuanya. Okay, kalau tak boleh buat semua, buat sikit-sikit. Okay, sebab apa yang Kak Su ajar tadi tu memang sangat-sangat perlu dipraktikkan supaya kita ni jadi seorang yang rajin dan buat benda yang betul. Sebenarnya dekat Forever ni kita dapat dua-dua, dunia akhirat insyaAllah tau. Okay, dan semalam Kak Miza berada dekat Aitam Keluang. Masya Allah, Kak Miza jumpa seorang fighter perempuan umur 30-an. Okay, Allah bagi dia bungkusan, anak dia usus kena operate daripada baby. Lepas tu ada isu dekat buah pinggang. Okay, lepas tu 2 anak dia meninggal waktu kecil, waktu lepas lahir, seorang meninggal dalam perut, seorang lagi lepas lahir. And then suami dia sakit jantung dan sakit buah pinggang. Dan Allah izin untuk dia jadi ketua keluarga sekarang ni untuk cari rezeki untuk sara keluarga dia. Menangis-nangis je. Sebab tu tadi Kak Miza cakap, kita ni dah senang kan. Lepas tu kalau kita berhenti, kita sangat-sangat selfish. Orang lain ramai lagi yang perlukan kita. Jangan ingatkan hari ni macam kita tak pandai jawab PM, kita tak pandai GP, kita tak pandai nak bagi semangat dekat orang. Kita rasa macam rendah diri, kita tak boleh tolong orang. Tak. Okay. So macam Kak Su, Kak Lila, Kak Wani, Mia, Kak Azhar. Awal-awal datang Forever pun sama macam kita. Tak tahu banyak benda. Hari-hari tanya Kak Miza. So alhamdulillah hari ni korang nampak semua leader-leader AUC, semua CBM AUC, dia berdiri atas pentas dunia, berdiri depan orang ramai, bagi semangat. Padahal dulu dia lah yang paling banyak nangis. Kak Miza, downline saya ni tak ada orang kata. Kak Miza, saya dah buat macam ni Kak Miza. Kak Miza, dah macam-macam doa, sebut nama, bagi baca Fatihah, sedekah Fatihah 100 kali pun tak jadi Kak Miza. Kau tahu tak? Jadi kuat semangat lagi. Okay, Forever dan AUC insya-Allah adalah pilihan yang terbaik dah kat sini kan. So kita akan bersama selama-lamanya untuk buat dakwah, untuk untuk menggembirakan orang, untuk menggembirakan keluarga kita. Kita akan jadi kaya raya, banyak masa, banyak duit insya-Allah. Okay, bergembira kan. Macam korang nampak Kak Miza, Kak Wani, Kak Azhar, Kak Lila hari tu pergi Mexico kan, bergembira sakan kan. Macam itulah nanti korang bersama Kak Miza, bersama leader-leader kita semualah. Okay, so sekali lagi peringatan,
apa yang Kak Sualja tadi sangat-sangat penting untuk dipraktikkan. Okey, sebab itulah yang CBM amalkan untuk sentiasa yakin dan setia dekat Forever, kan, dan untuk sentiasa bersemangat. Kan korang pernah tak terasa dalam hati CBM AUC ni kan, upline aku ni ada masa je nak jawab soalan aku kan. Upline aku ni banyak je idea nak tolong aku. Upline aku ni rajin je posting kat sana kat sini kat posting social media kan. Macam terlalu konsisten. Tapi kita orang pun banyak juga buat kerja tepi tau. Maksudnya kerja yang bukan forever lah. Tapi kalau kita buat kerja yang bukan forever pun dia akan berbalik kepada forever. Apa yang kerja bukan forever? Contohnya kita pergi hantar anak kita pergi sekolah. Pagi-pagi kan? Hantar anak pergi sekolah, ambil anak pergi sekolah. Orang lain kan mungkin anak dia naik bas, anak dia naik van kan. Jadi kita ni sebab kita dah buat forever full time. Ya, jadi cikgu nampak. Seronoknya dia ni hari-hari hantar anak pergi sekolah. Agaknya dia tak pergi kerja ke? Kat situ pun dah boleh tarik dia join forever. Nampak tak? Jadi sebenarnya aktiviti kita yang kita rasa tak berkenaan dengan forever, semuanya berkenaan. Contoh, kita jalan-jalan kan, tiba-tiba nampak makcik tu bawa barang berat kan. Kita tolong. Makcik, kesiannya makcik, mari sini saya ni. Saya hantarkan makcik. Macam tak ada kena-mengena dengan forever kan. Tapi kita buat baik dengan makcik tu kan. Tiba-tiba ada orang lain nampak pula kan. Dia ni siapa tengah-tengah hari boleh tolong tak kerja ke? Lepas tu dia jumpa kita. Dah tak kerja ke? Nampak? Dah dapat lagi. So sebenarnya apa kehidupan kita sebagai seorang ABO, sebagai seorang leader, mentor dekat Forever ni, apa pun yang kita buat sebenarnya memang berkenaan dengan Forever. Dia akan balik kepada Forever. Macam tu, tahu tak? Jadi sangatlah beruntung siapa-siapa yang dah nampak jelas bahawa Forever ni perlu kita pilih dengan muktamad, perlu kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Okay? So terima kasih banyak-banyak Kak Su atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Kak Miza tak ajar pun Kak Su pergi susun slide tu. Itu semua Kak Su punya idea, usaha Kak Su. Masa yang Kak Su peruntukkan, masa yang Kak Su bagi dekat kita semua. Korang ni semua bukan downline Kak Su tau. Ada berapa ketul je downline Kak Su ni. Nampak tak? Okay? So, daripada sekarang walaupun belum berjaya lagi, bukan tunggu dah CBM baru nak sharing tau. CBM nanti kena handle CBM day lah kan. Tapi sekarang ni kan belum ada result sangat, pergi share dekat Teppanyaki. Okay? Kak Miza tersentuh dengan sharing Anissa, CBM Anissa masa last Teppanyaki 30 hari bulan 11 masa tu. Nampak tak? Dia share dengan penuh perasaan. Daripada sharing dia tu ramai orang terinspirasi. Akhirnya Allah bagi dia 5 sisi pakai duit orang. Okay, so for those yang rasa macam aku belum ada result lagi, aku belum layak lagi berada dekat CBMD punya speaker, gunakan Teppanyaki. Berebut-rebut cakap dekat Teppanyaki. Bagi semangat, share kita punya pengalaman, share kita punya ilmu, share kita punya kepercayaan, kesyukuran kan dekat Teppanyaki tu. Okay, asbab kita pergi share dekat Teppanyaki tu, ramai orang jadi dapat banyak manfaat. Akhirnya Allah bagi kita rezeki yang luar biasa dahsyat. Okay? Okay tak? Okay, so terima kasih banyak Kak Su, terima kasih semua CBM AUC, CBM Kak Lila, CBM Wani, CBM Kak Azhar, CBM Mia, semua sekali. InsyaAllah kita sama-sama kita sama-sama mengepalai AUC ni, bawa dia orang ni semua sekali ke jalan yang benar, ke jalan yang penuh dengan kegembiraan insyaAllah. Okay Kak Su, terima kasih. Okay, terima kasih CBM semua, CBM Miza, CBM Rawani, CBM Lila, CBM Azhar, CBM Mia, okay, for the sharing. So Kak Su doakan kita semua terus istiqamah, konsisten dalam Forever. Itu sahaja. Yes, Kak Su ada rekod, nanti Kak Su akan kasih lah. Okay, the recording dengan the slides. Okay, kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As and then that's it. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu sahaja hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan bersama CBM Mia. Bye-bye. Assalamualaikum.